lebih materialistik. Jadi bagaimana kita ingin menanam jiwa kita supaya kita memerlukan harta tapi bukan bersifat materialistik. Jadi itu bukan pada soalan. Yes. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Satu soalan. Tadi cakap tentang adab, tentang cara berbicara semua. Kalau kerajaan pula, saya ambil konsep daripada perspektif kerajaan. Kita nak kerajaan juga beradab terhadap rakyatnya. Adakah dia kena masuk silat juga ke? Ataupun cara lain daripada yang boleh Saudara Syafiq sampaikan? Terima kasih. Jadi saya cakap berdasarkan perspektif saya sebagai seorang penggemar silat cekak sampai 2 tahun. Okey, saya adalah seorang ahli aktif di dalam satu persekutuan yang dinamakan Persekutuan Seni Silat Cekak Persekutuan Ustaz Hanafi Malaysia. Persekutuan ini adalah satu badan kerajaan, bukan kerajaan, NGO yang di mana kita menyokong segala tindakan kerajaan yang memerintah. Kita orang tidak bias dengan mana political parties, tetapi kami akan sentiasa menyokong dengan kerajaan yang memerintah. Kami mendidik pesilat-pesilat kami, pengamal pesilat cekak ni supaya taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin bukan bermaksud kita harus mengikut pemimpin 100%. Kita harus taat dan kita harus patuh kepada pemimpin. Tapi bagaimana cara kita untuk taat kepada pemimpin? Bagaimana cara kalau jika kita nampak pemimpin kita melakukan kesilapan atau kezaliman? Bagaimana cara yang sebetulnya yang kita patut salurkan untuk menegur pemimpin tersebut? Adakah dengan cara berhimpun? Adakah dengan cara kita berharap menunjuk perasaan? Adakah budaya menunjuk perasaan untuk budaya kita, budaya masyarakat Nusantara? Dan itulah akan apa yang saya cuba tegaskan dalam konteks kebudayaan di mana itu semua bukan budaya kita. Bagi pandangan saya, saya setuju dengan apa saya rasa Saudara Swat mesti memberi kepada perhimpunan Bersih pada hari ini. Kalau dari segi perspektif saya menyokong apa yang dibawa oleh Bersih, tetapi saya tidak menyokong penyampaian Bersih itu sendiri. Kerana saya fikirkan jika kita ingin menegur kerajaan kita, saya rasa Dr. Ramli sebenarnya seperti ini, kita kena ubah diri sendiri kita sendiri dulu. Kan, apabila kita berjaya mengubah diri sendiri, kita berjaya mengubah keluarga kita, pemikiran masyarakat kita secara kelompok, kita akan dapat kerajaan yang lebih bagus. Kerana kerajaan yang bagus datangnya daripada masyarakat yang bagus. Bagaimana kalau kita hendak mengklaim, kerajaan kita tak bagus lah, kerajaan kita zalim, sedangkan diri kita sendiri pun masih ada sifat kezaliman. Inilah apa yang secara tak langsung inilah apa yang cuba dibawa dalam silat cekak, di mana kita orang melatih pesilat-pesilat kami untuk menjadi lebih sabar. Walaupun ramai yang beranggapan bahawa jika belajar silat dia akan lebih jadi agresif, sebenarnya tidak. Kerana silat cekak diacukan untuk menjadi 99 untuk diacukan dengan kaedah 99 tahun mempertahankan diri, mempertahankan diri 1% menyerang. Dan menyerang itu hanya perlu apabila diprovok. Dan sifat dia sebenarnya jika dibawa ke dalam kehidupan, dia akan melatih kita untuk menjadi seorang yang lebih sabar. Di mana kita, jika ada orang yang provok kita kan sabar, relax, tak ada masalah. Apabila kita bersabar, kita akan menjadi seorang manusia lebih tenang. Apabila kita menjadi seorang manusia lebih tenang, kita akan lebih fokus terhadap satu isu. Itu apa yang saya cuba sampaikan. Saya rasa lebih elok kalau kita buka majlis ni dalam sesi soalan jawab kot, sebab saya rasa saya lebih suka perbincangan daripada saya seorang cakap. Dia orang kata saya short sendiri lah. Okay, soalan semua? Soalan? Okay lah, saya tanya satu lagi soalan. Apa yang saya ingin tambah? Apa yang satu lagi saya sedar akan kekurangan generasi kita sekarang ni adalah generasi kita agak lemah dalam institusi kekeluargaan. Di mana saya melihat bahawa institusi kekeluargaan tu telah makin lama makin terhakis, especially kita yang berada di luar negara ni. Saya tidak merefer kepada siapa sini, mungkin saya tahu lah, mungkin yang jadi sini menyebabkan dua apa masing-masing. Tetapi secara generalnya, saya telah jumpa beberapa orang, mereka sibuk memperjuangkan ideologi masing-masing. Sibuk perjuangan ideologi ni. Tapi saya dapati hubungan kekeluargaan mereka dengan keluarga mereka di Malaysia agak lemah dan rapuh. Bagaimana ini terjadi? Sedangkan kalau mereka klaim ideologi mereka itu betul, sistem mereka di bawah betul, kenapa mereka tinggal dengan keluarga mereka? Dan silat cekak cuba mengubah benda ini, di mana antara pantang larang untuk belajar silat cekak ni adalah pertama, jangan derhaka kepada guru, kedua, tidak derhaka kepada ibu, dan ketiga, tidak derhaka kepada orang tua. Kerana saya beranggapan bahawa ketiga-tiga unsur dalam kehidupan ini, guru, ibu dan bapa, adalah satu benda yang terpenting dalam kehidupan. Mungkin kita boleh letak segala falsafah hidup kita, ideologi kita yang berdua selepas bagi saya kita boleh memperjuangkan ideologi kita sekiranya kita telah melepasi syarat
di mana kita telah menjaga elok-elok ketiga-tiga unsur kita dan kehidupan guru. Syahid, ada soalan ni? Okey, boleh. Sebelum tu ada yang nak tanya lagi? Sebelum saya tanya ya. Assalamualaikum. Diri Sorry. Sebenarnya apa yang saya lihat bila kita mengatakan tentang globalisasi dan juga kebudayaan pun jati diri kita. Dan saya rasa cabaran yang paling besar bagi kita selaku rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, bagaimana kita nak mengekalkan jati diri kita di bumi asing ni, di Melbourne contohnya. Dan saya rasa melalui pemerhatian yang saya lihat dan mungkin saya secara individu menghadapinya, macam up to a point kita akan rasakan kita nak pergi ke arah orang kata nak cuba assimilate dengan kawan-kawan lain dekat sini, local whatsoever lah. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana kita nak orang kata kekalkan jati diri kita yang kita tahu macam contohnya macam kawan-kawan kalau hujung minggu diorang akan pergi minum, pergi bar whatsoever kan. Itu memanglah kita orang. Tapi itu bukan kita punya budaya. Kan? Ini semua adalah arus globalisasi yang kita harus tempuh. Nanti boleh tak saudara Syafiq berikan sedikit pandangan mengenai hal ini, bagaimana kita nak kekalkan jati diri kita ni di bumi asing, terutamanya dekat Melbourne. Okey, terima kasih saudara Umar. Pertama sekali, saudara Umar menyebut tadi mengenai cultural assimilation, mana kita cuba untuk assimilate, kita sebagai pelajar luar negara, kita cuba untuk assimilate dengan budaya-budaya setempat ini tadi. Saya setuju dengan budaya assimilation. Sebenarnya, kalau kita mempunyai jati diri yang lemah, kalau kita mempunyai hati yang lemah, kita sebenarnya bukan di-assimilatekan, tapi kita lebih kepada di-homogenitkan, di mana kita nak ingin cuba untuk bersama mereka hilang identiti kita 100%. Bukan, maksud saya, instead of kita cuba untuk bersama mereka dan kekalkan identiti kita, mereka mengekalkan identiti mereka dan ada cultural diversity di situ. Tapi sebenarnya kalau kita tak ada identiti diri sendiri yang kuat, kita akan hanyut bersama mereka dulu. Faham tak maksud saya? Faham. Di mana apa yang cuba kita, apa yang usaha saya dan apa usaha yang telah dilakukan setakat ni adalah dengan penubuhan kelab-kelab budaya di sini. Contohnya kelab saya cakap di mana tapi saya menganggap bahawa benda itu betul. Yes. Kerana kelab saya cakap ni bukan sekadar mempromot budaya kita sebagai orang Melayu. Banyak lagi benefit yang kita boleh dapat. Satu, benda ni meng-createkan satu support system kepada ahli-ahli itu sendiri. Sebab pada pandangan saya, kita agak kekurangan support system di Melbourne. Support system di mana satu organisasi yang boleh menjadi rakan ketika kita dalam keadaan stres. Contohnya, support system yang saya cuba masukkan di sini adalah seperti sistem kekeluargaan berkawan. Pada pandangan saya, kita agak kekurangan perkara-perkara tersebut. Contohnya, ada satu padang pelajar di Melbourne. Instead of cuba membawa unsur-unsur kebajikan, mereka cuba menjadikan diri mereka lebih korporat, menjadikan diri mereka lebih eksekutif dan juga lebih eksklusif. Saya setuju bahawa benda-benda itu perlu. Tetapi kenapa pada pandangan yang sama cuba menjadi korporat, cuba menjadi eksekutif, tapi pada pandangan yang sama kita cuba menjaga kebajikan kawan-kawan kita juga di sini. Apabila kita ada support system, apabila kita ada satu maksud saya bubble protection, protective bubble saya menjangkakan bahawa kita akan lebih segan ataupun lebih berwaspada untuk cuba menjejaki untuk cuba lebih menjejaki budaya-budaya western yang kita cuba amalkan ni. Soalan Okey, tadi dah cakap tentang budaya adab, tapi saya nak satu situasi di mana kalau dekat sini Occupy Melbourne tenang, tak ada yang nak pecah tingkap, pecah apa semua. Tapi kenapa dekat Malaysia orang yang sama buat benda yang sama tapi habis semua. Habis pecah, habis ini semua tak habis. Makanan semua kena ambil apa semua. Kenapa civilization tu tak ada dekat kita tapi ada dekat sini? Adakah salah, soalan saya, adakah salah kerajaan ataupun salah diri sendiri? Sebab semestinya kerajaan tu lah untuk membentuk satu bangsa, tapi bila perkara macam ini berlaku, perlu disalahkan kepada mereka, kepada diri sendiri. Kita tolong jelaskan atau bagi komen. Saya berpandangan itu semua adalah salah diri sendiri. Saya berpandangan kita di Malaysia ni terlalu emosional dalam bertindak. Saya setuju dengan adanya demonstrasi aman. Tetapi istilah demonstrasi aman tu sering disalahgunakan, especially kita di Malaysia. Kerana ialah